Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Mudaththir, wa rabbaka fakabbir. Huruf waw yang pada permulaan ayat itu ia seperti huruf besar pada permulaan ayat dalam BI atau juga BM. Apabila anda memulakan ayat baru, anda bermula dengan huruf besar, kan? Dalam bahasa Arab, huruf waw boleh digunakan untuk berbagai perkara, lebih dari 21 perkara. Dan salah satu daripada itu adalah al-istiqnaf untuk memulakan ayat baru. Jadi anda boleh fikirkan bahawa huruf waw yang ada di depan tu sebagai untuk memulakan ayat baru. Yang selebihnya ayat itu berbunyi Rabbaka fakabbir. Okey, sekarang dengar ini baik-baik. Huruf apa yang anda dengar apabila saya kata Rabbaka? Huruf pertama yang anda dengar? Ra, kan? Rabbaka. Sekarang dengarkan huruf terakhir Rabbaka fakabbir. Huruf apa yang anda dengar? Ra. Dengar huruf yang kedua pula, Rabbaka. Rabbaka. Apa huruf yang kedua? Rabbaka. Ba. Dengar pula pada huruf kedua terakhir, Rabbaka fakabbir. Apa huruf yang kedua yang terakhir? Ba juga, kan? Rabbaka. Huruf ketiga tu apa? Kaf. Rabbaka fakabbir. Huruf ketiga terakhir, Rabbaka fakabbir. Kaf. Anda nampak tak? Ia dieja dari depan dan dari belakang sama, kan? Betul. Dari depan dan dari belakang sama. Dalam kesastraan bahasa Inggeris, ia dipanggil palindrome. Ejaan atau perkataan dari depan dan di belakang sama. Seperti Bob atau race car. Race car adalah satu palindrome yang menarik. Dalam bahasa Inggeris. Katak dalam bahasa Melayu, kan? Okey. Allah Azza wa Jalla memberikan Rasulullah SAW perkataan-perkataan yang tidak ditulis oleh beliau. Wala tahuttuhu biyaminik. Kamu tidak menulis apa-apa pun dari tangan kamu sendiri. Kamu tak reti menulis. Jadi ini adalah semua secara lisan untuk Rasulullah SAW. Dan apabila beliau membacakan sesuatu ayat, beliau tak edit ucapan wahyu beliau. Beliau tak perlu membetulkannya. Allah wahyukan, Allah turunkan pada beliau dan terus siap. Tak ada macam, itu salah, aku tak bermaksud berkata itu. Izinkan aku tukar bagaimana untuk kata sebagainya, kan? Tak ada, kan? Wahyu diturunkan sangat tepat dan sempurna dan tiada kesalahan atau tidak perlu edit. Seperti yang Allah Azza wa Jalla telah wahyukan beliau dan mengarahkan beliau untuk baca. Cabaran untuk umat manusia ialah, kamu tengok ni. Terjemahan yang sangat-sangat ringkas untuk ayat tersebut ialah, untuk Rabb kamu sahaja, istiharkanlah kebesarannya. Itulah terjemahan yang ringkas bahasa Melayu untuk Rabbaka fakabbir. Okey, sekarang pula kamu cuba katakan, untuk Rabb kamu sahaja, istiharkanlah kebesarannya. Dalam bahasa Inggeris ke, atau Perancis ke, atau Jerman ke, Jepun ke, Cina ke, Itali ke, Rusia ke, atau Urdu, apa-apa je. Kamu pilihlah mana-mana bahasa pun. Katakan ayat itu, jadi kamu dapat eja huruf dari depan dan dari belakang dengan huruf yang sama, seperti palindrom tadi. Cuba katakan sekali saja, dan kamu ada satu try saja. Tak boleh tulis, tak boleh tengok kamus. Ada kemungkinan tak manusia mampu buat macam tu? Subhanallah, saya boleh tolong terjemahkan ayat dan terangkan pada kamu, tapi bolehkah saya terjemahkan keajaibannya pada kamu? Dalam BM ataupun BI? Kalaulah saya katakan terjemahan berbunyi, untuk Rabb kamu sahaja, istiharkanlah kebesarannya. Kamu boleh tangkap sikit dari mesejnya, kan? Tapi boleh tak kamu dapat kenal pasti keajaibannya, mukjizat Al-Quran? Kamu takkan dapat tangkap keajaibannya, kan? Keajaiban mukjizat Al-Quran adalah dalam bahasa je, Arab Al-Quran. Dan ini adalah hanya contoh yang sangat kecil. Al-Quran, setiap ayat ada keajaibannya yang tersendiri. Subhanallah.